Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada murid saya kelas tingkatan 4 reflect. Okey, hari ni kita sambung lagi tajuk seterusnya untuk goalball bahagian kedua. Okey, masa bahagian pertama kita belajar mengenai jenis-jenis peralatan yang digunakan dan juga gelanggang yang digunakan untuk permainan goalball. Okey, pada hari ini kita pergi terus kepada fungsi pemain. Okey, dalam permainan goalball ada 3 orang pemain utama. Okey, yang pertama ialah pemain tengah, kedua pemain sayap kanan dan ketiga pemain sayap kiri. Ketiga-tiga pemain ada fungsi mereka sendiri. Okey, yang pertama kita tengok kepada fungsi pemain tengah. Pemain tengah ialah pemain pertahanan utama. Dia yang mengatur pertandingan, mengatur kawan-kawan, mengatur pemain sayap kanan dan sayap kiri sebagai pertahanan. Key player dalam permainan goalball. Okey, yang kedua, pemain tengah berada di bahagian hadapan sekali antara tiga-tiga pemain tu. Okey, di tengah-tengah dan dia berada di hadapan. Okey, yang ketiga, fungsinya, kebiasaannya dia akan menghalang bola. Pemain tengah akan menghalang bola yang datang daripada pihak lawan. Dan yang keempat, mempertahankan keseluruhan gelanggang daripada dibolesi bola. Okey, pemain tengah akan cuba untuk mempertahankan keseluruhan gelanggang daripada bola itu masuk ke gawang gol. Okey, bagi pemain kedua dan ketiga, iaitu pemain kedua, pemain sayap kanan dan pemain yang ketiga adalah pemain sayap kiri. Fungsi utama pemain sayap kanan dan kiri ialah mereka ialah penyerang atau pembaling bola utama. Pemain sayap kanan dan kiri akan menyerang dengan membaling bola dengan laju ke pihak lawan. Mereka juga, sayap kanan dan sayap kiri juga sebagai pertahanan. Sama-sama bertahan untuk menghalang bola daripada pihak lawan memasuki kawasan gol. Sayap kanan dan sayap kiri akan menghalang di kawasan masing-masing, iaitu kanan akan menjaga kawasan kanan, kiri akan menjaga kawasan kiri. Okey, dalam permainan goalball melibatkan dua pasukan yang bertanding. Okey, kalau satu pasukan yang main tak jadilah lawan kan. Okey, jadi dua pasukan yang bertanding. Contohnya pasukan SMPK VIP bertemu dengan SMPK Setapak. Okey, itu dua pasukan. Jadi baru boleh bertanding. Okey, setiap pasukan terdiri daripada 3 orang pemain utama yang saya nyatakan tadi, pemain tengah, sayap kanan, sayap kiri dan 3 orang pemain simpanan. Apa fungsi pemain simpanan ni? Okay. Fungsinya, bila terdapat salah seorang daripada 3 pemain itu mengalami kecederaan, ia akan tukar dengan pemain simpanan ataupun jurulatih menukar strategi memasukkan pemain simpanan. Bagi tengok kalau ada antara 3 pemain utama tu dah penat, boleh tukar pemain. Okey. Kemudian kita pergi kepada seterusnya peraturan dan strategi permainan. Dalam permainan goalball ni kena ada strategi juga kalau nak menang. Kalau tak, kalah lah. Okey. Yang pertama, ni yang paling penting sekali peraturan dia. Pemain dikehendaki memakai penutup mata sepanjang permainan. Tak boleh buka. Okay, pakai penutup mata tu bukan pakai blindfold yang biasa tu je. Sebelum pakai blindfold tu, kena tutup mata dulu dengan span. Lepas tu selotip. Dan selotip tu baru pakai blindfold. Okay, pemain ni tak kira lah kategori B1, B2 atau B3. Semua wajib pakai blindfold, pakai penutup mata. Tak ada yang terkecuali. Okay, yang kedua. Setiap pemain yang berada di kawasan permainan boleh mengubah posisi mereka sama ada posisi sayap kiri, sayap kanan atau pemain tengah. Okey, semasa bermain, 3 orang pemain ni boleh ubah posisi. Tak kisahlah kalau dia nak pergi sayap kanan ke, daripada permainan tengah nak pergi sayap kanan atau nak pergi sayap kiri. Yang sayap kiri atau sayap kanan nak main tengah. Terpulang pada strategi permainan pasukan tu sendiri. Okey, yang ketiga, balingan bola mestilah menyentuh lantai gelanggang sebelum melepasi garisan lontaran bola tinggi. Bola tu mesti sentuh lantai dulu sebelum melepasi garisan bola tinggi. Tak boleh daripada
Daripada pihak lawan ni, awak nak baling ke pihak lawan, bola tinggi terus. Tidak boleh, itu adalah dilarang. Nanti pengadil akan tiup whistle kalau nampak bola tu tinggi. High ball yang disebut. Okey, yang keempat. Jaringan gol dikira apabila bola yang dibaling telah melepasi garisan gol pihak lawan. Ni macam biasalah. Kenalah kalau gol tu kenalah melepasi garisan gol pihak lawan. Baru dikira mata jaringan. Okey, yang kelima, yang terakhir. Pemain serangan diberi masa selama 10 saat untuk membuat lontaran dari kawasan balingan. Ni ingat. Awak pegang bola dalam masa 10 saat je. Tak boleh lebih. Bila lebih 10 saat, pengadil akan tiup whistle dan pihak lawan akan mendapat bola tu semula. 10 saat je tau pegang. Awak nak timing, nak baling tu, mengambil masa 10 saat sahaja. Tak boleh lebih. Okey, itu saja untuk hari ini. Fungsi pemain dan juga peraturan dan strategi permainan dalam goalball. Okey, nanti minggu depan kita akan masuk kepada permainan asas dalam permainan goalball. Okey, saya nak awak jawab soalan yang saya telah sediakan dan jangan ada yang salah. Soalan mudah. 100 ada 10 soalan, awak boleh jawab semua soalan dan sertakan markah kepada saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan selamat belajar di rumah. Jaga diri, kita jaga kita. Okey, bye.